Hello. Selamat datang channel Cikgu Pihan. Jom subscribe. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Pihan. Okey, hari ni kita akan melaksanakan aktiviti ria yang bertajuk ketumpatan cecair. Bagi aktiviti ini, kita ingin membuat eksperimen tentang ketumpatan cecair. 3 jenis cecair. Mana yang lebih tumpat, mana yang kurang tumpat. Baiklah, kita lihat video yang telah cikgu sediakan ini. Tetapi ada sedikit perubahan yang cikgu dah buat. Nak tahu? Kena tengok tau. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan membuat aktiviti ria dalam muka surat 101, yang bertajuk ketumpatan cecair. Apa yang perlu kita buat dalam eksperimen ini adalah, kalau nak ikutkan dalam buku, dia ada botol plastik, bikar, corong turas, 100 ml air berwarna, 100 ml air minyak masak, 100 ml air gliserin. Tapi kali ni sebab cikgu tahu ramai yang tak ada nak cari gliserin tu. Sebenarnya gliserin ni kita boleh jumpa di kedai kek ataupun farmasi. Kedai farmasi kan. Okey, jadi cikgu nak tukar bahan, tapi konsepnya adalah masih sama, iaitu ketumpatan cecair. Apa bahan yang kita nak pakai hari ni adalah, alat dan bahan yang kita nak pakai adalah, alat dia adalah ni, cawan gelas lah lebih kurang kan. Kemudian tak nampak pula. Okey nampak kemudian cikgu nak tukar, kalau gliserin tu cikgu nak tukar kepada air. Air. Awak boleh tengok. Gula. Orang panggil gula kabung. Ada kata gula kabung lah kan. Kemudian cikgu nak guna air. Bukan air, susu. Susu cair. Brand apa pun tak kisahlah. Dan yang terakhir, cikgu nak guna air sirap. Jadi kita nak buat air bandung sebenarnya, tapi di layer-layerkan. Sama je konsep dia, tapi nampak lebih sedap. Ini adalah cawan gelas cikgu. Nampak gelas. Kemudian benda yang pertama kita kena buat adalah masukkan. Cikgu tukar langkah-langkah dia. Cikgu buat ikut cara cikgu, tapi masih dalam konsep yang sama, iaitu kita nak tahu ketumpatan cecair. Yang pertama, cikgu akan masukkan ni, gula. Kalau orang Kelantan panggil nisir kan. Ni gula ni cikgu akan masukkan. Nampak? Sikit sudah. Kemudian nampak tak? Kemudian tak tepi, kita ambil pula susu cair. Nampak susu cair? Cara dia, awak kena masukkan slow, perlahan-lahan. Nampak tak? Macam sedap je kan? Last sekali, awak masukkan air sirap. Sedapnya. Sama juga masukkan perlahan-lahan. Jadi awak boleh lihat di sini, air gula berada di bawah, kemudian diikuti dengan susu di atas, dan akhir sekali di atas susu ada sirap, air sirap.
Nampak tak beza dia? Sekarang awak nampak tak beza dia? Nampak tak? Okey, cecair pun dia ada ketumpatan dia sendiri. Okey. Di bawah adalah gula tadi. Okey, kemudian susu cair dan yang terakhir adalah air sirap tadi. Nampak tak? Ya Allah, sedapnya. Okey, awak boleh cuba di rumah. Okey, tak semestinya kita boleh pakai gliserin, pakai minyak, pakai air berwarna tu kita boleh dapat. Minyak masak pun kita boleh dapat juga kan. Senang nak jumpa dekat dapur mak awak tu. Tapi gliserin nak cari kat mana? So cikgu tukar bahan tapi hasilnya tetap sama. Nampak tak? Maksudnya di sini gula mempunyai ketumpatan yang tinggi berbanding susu dan sirap pula. Okey, air berwarna ni mempunyai ketumpatan yang rendah, okey, berbanding susu. Cikgu harap awak faham konsep ketumpatan cecair. Okey, lagi satu cikgu nak bagi tahu. Okey, awak kena faham di sini ketumpatan ni bukan bermaksud disebabkan objek tu berat dia tenggelam. Objek tu ringan dia timbul. Bukan macam tu. Maksudnya macam ni. Contoh, paku ni kecil saja. Tapi dia mempunyai ketumpatan yang tinggi. Okey, berbanding dengan Lego ni. Lego ni besar. Kalau ikutkan berat, sama berat je. Tapi kenapa? Bila kita masukkan ke dalam ni, okey, agak-agak timbul ke apa? Dia akan tenggelam. Nampak? Terus tenggelam. Tapi kalau cikgu masukkan Lego ni, dia akan timbul. Nampak? Timbul. Kenapa? Sebab perbezaan ketumpatan tu. Okey, paku tu dia tak ada ruang udara di situ. Okey, isi padunya mampat, tumpat. Okey, berbanding dengan Lego ni, isi padunya adalah rendah. Sebab itulah dia timbul. Okey, cikgu harap awak faham dengan konsep ketumpatan. Bukan kerana objek itu berat ataupun ringan. Tetapi ketumpatan itu yang menyebabkan objek itu timbul ataupun tenggelam. Okey, itu saja. Cikgu nak minum air sirap ni. Nampak tak? Sedapnya. Eksperimen itu tadi dan juga penjelasan yang telah cikgu berikan sebentar di dalam video tadi membuatkan kamu lebih faham apa itu konsep ketumpatan. Baiklah, murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.